Biojisim antara potensi sektor baharu jana pendapatan negara. Bekalan telur ayam dijangka pulih menjelang Aidilfitri. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen 8 Mac 2023 bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, sesi penggulungan perbahasan Belanjawan 2023 peringkat dasar Biojisim merangkumi fiber antara potensi sektor baharu yang boleh diketengahkan bagi menjana sumber pertumbuhan baru dan pendapatan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia dijangka boleh menarik pelaburan RM10 bilion menjelang 2025. Kementerian juga akan meneroka peluang untuk sektor komoditi terlibat dalam aktiviti perdagangan karbon sebagai usaha untuk mewujudkan peluang pertumbuhan baru termasuk kenaf yang boleh dijadikan sebagai sumber bahan binaan. Dalam ini, kementerian akan bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk membangunkan mekanisme yang bersesuaian bagi merealisasikan potensi komoditi tersebut. Beliau yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata, sektor agri-komoditi telah membantu rakyat keluar daripada kepompong kemiskinan, menyumbang ke arah pembangunan dan pertumbuhan sosioekonomi negara dan mewujudkan peluang pekerjaan. Di sebalik pelbagai cabaran dalam sektor agri-komoditi, kerajaan sentiasa komited memastikan sektor ini akan terus menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menangkis tomahan bahawa negeri pembangkang menjadi mangsa kerajaan perpaduan berhubung peruntukan pembangunan. Tegas Rafizi, menerusi Belanjawan 2023, 6 negeri mendapat peruntukan tertinggi dan 4 daripadanya adalah dari negeri pembangkang. Negeri Kedah bagi tahun 2023 ini sebanyak 443 projek dengan peruntukan 1.458 bilion. Negeri Kelantan dengan 425 projek peruntukan 2.494 bilion. Negeri Terengganu sebanyak 390 projek infrastruktur dengan peruntukan sebanyak 1.545 bilion. Negeri Perlis dengan sebanyak 153 projek dengan peruntukan 560 juta. Negeri Sabah sebanyak 1,141 projek peruntukan 6.46 bilion dan negeri Sarawak dengan projek sebanyak 979 projek peruntukan 5.421 bilion. Kalau nak dibandingkan dengan contohnya negeri Melaka, Melaka hanya 520 juta saja, Tuan Yang di-Pertua. Kalau nak dibandingkan dengan negeri Sembilan, hanya 705 juta saja. Ini sebab tak adil. Sebab itu, terima kasih Kerajaan Madani. Saya nak ulang dan saya nak rekodkan kenyataan saya di dalam Dewan supaya perkara ini tidak lagi dijadikan modal politik oleh pembangkang. Beberapa langkah penambahbaikan akan dilaksanakan bagi memastikan infrastruktur di kawasan perindustrian sentiasa dalam keadaan baik dan terurus. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia termasuk menubuhkan operasi pengurusan kawasan perindustrian iaitu Park Manager atau Unit Penyelarasan Perindustrian di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Ia bertujuan bagi mengurus, menyelenggara serta mengadaptasi elemen industri forward.
sepenuhnya peruntukan yang diberikan kepada kita ialah 19 juta ringgit secara grant padanan ataupun izin matching grant bagi melaksanakan program high speed broadband industry forward yang bertujuan untuk menaik taraf infrastruktur internet connectivity dengan kelajuan 1 GB per second di 37 kawasan perindustrian di Mohon seluruh mencelah. negara. Selain itu, satu unit khas Industrial Estate Unit di bawah MIDA juga telah ditubuhkan. Unit itu akan bekerjasama dengan semua pemilik taman perindustrian bagi memantau dan membangunkan taman perindustrian untuk menarik pelaburan berkualiti. Pihak berkuasa tempatan PBT tidak pernah membenarkan warga asing untuk memohon atau memiliki lesen premis perniagaan di pasar awam, kedai runcit dan kedai makan. Tegas Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Meng, kelulusan sewaan tapak dan pengeluaran lesen hanya diberikan kepada warga negara Malaysia sahaja. Manakala warga asing yang bekerja dengan menyewa tapak pasar awam pula mestilah mempunyai pas kerja yang sah. PBT tidak akan berkompromi dengan mana-mana tindakan penyalahgunaan lesen tapak pasar oleh penyewa tempatan serta lesen sewaan tapak tersebut akan ditarik balik. Operasi penguatkuasaan premis sentiasa dilaksanakan oleh PBT bagi mengekang isu ini. Sebarang tindakan penahanan warga asing atau pendatang tanpa izin merupakan bidang kuasa dan pengurusan Jabatan Imigresen dan Polis Diraja Malaysia. KPKT turut bersetuju dengan syur hali Dewan mengenai koordinasi strategik antara beberapa kementerian yang dapat menyelesaikan isu aduan rakyat secara tuntas dan berkesan. Pada masa yang sama, sentiasa bersedia membantu dalam memudah cari isu aduan yang berlaku di luar sempadan kawasan operasi PBT. Bekalan telur dalam negara dijangka dapat dipulihkan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, pihak pengeluar telur telah memberi jaminan mampu untuk memulihkan keadaan seperti 4 tahun lalu. Jelas beliau, usaha memulihkan bekalan telur dalam pasaran dilakukan melalui sesi dialog bersama pengeluar-pengeluar telur dalam negara. Kita usahkan dan berdialog dengan pihak pengeluar telur dan sebagainya. Mereka telah berjanji untuk flood the market dalam masa yang terdekat ini, terutama menjelang Hari Raya Puasa. Dengan keadaan smooth, kita harap tak berlakulah bencana yang besar lagi di mana-mana. Kita dapat pulihkan kedudukan itu seperti 4-5 tahun dulu. Mengulas mengenai permit import AP telur dari India, beliau berkata AP untuk mengimport telur tidak melibatkan peruntukan kerajaan dan ia dibuat bagi menampung keadaan telur dalam pasaran negara buat sementara. Lepas ini, kalau perusahaan telur ni pulih, kita akan kurangkan ataupun stop import. Kalau keadaan meruncing, misalnya berlaku banjir dan kita kehilangan sumber, kemungkinan kita boleh import syarikat-syarikat yang bersedia. Misalnya daripada Thailand ada, daripada Turki ada, dari yang banyak daripada lain negara ada. Dalam pada itu, Datuk Seri Mohamad Sabu menegaskan tidak berlaku kegiatan kartel daging import, sebaliknya kebenaran mengimport diberikan bagi menampung pengeluaran daging tempatan. Pengeluaran tempatan hanya mampu menyediakan 20% sahaja untuk daging kambing dan lembu di Malaysia ini. Oleh itu, sebahagian lagi ditampung oleh mereka yang daging daripada luar. Kita sedang berusaha dengan begitu kuat supaya Agrobank misalnya tumpu betul-betul untuk membantu mereka yang nak dah terlibat supaya dibesarkan ternakan mereka itu. Dan kita harap dia dapat menambah bilangan lembu, kerbau, kambing ini. Pembelian bas jenis kenderaan elektrik EV akan dimulakan secara berperingkat. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, inisiatif menerusi program elektrifikasi bas itu akan dilakukan dalam 2 fasa mulai tahun ini sehingga 2027, terutama untuk pengguna di Lembah Kelang.
Selari dengan agenda kerajaan Malaysia iaitu Low Carbon Mobility Blueprint, pihak Rapid Bus telah membuat pelan perancangan pembelian bas EV, Electric Vehicle, menerusi inisiatif Rapid Bus Fleet Electrification Program. Inisiatif ini akan diimplementasikan secara berperingkat melalui 2 fasa. Menerusi fasa pertama, proses procurement sebanyak 100 buah bas EV baru akan bermula pada tahun 2023 dan proses perolehannya akan dijangka siap secara berperingkat menjelang suku keempat tahun 2024 untuk kegunaan di lokasi Lembah Kelang dan Pulau Pinang. Manakala fasa 2 akan memperlihat proses pembelian dan perolehan sejumlah 481 buah bas EV baharu yang bakal bermula pada tahun 2025. Selain itu, kerajaan juga sedang dalam kerangka untuk melesenkan perkhidmatan bas on demand sebagai satu alternatif dan pilihan kepada pengguna. Proses pertukaran dan pusingan kerja penjawat awam dilaksana berpandukan undang-undang berkaitan perkhidmatan awam. Ia selari dengan peraturan-peraturan pegawai awam, pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan 2012 dan Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969. Demikian penegasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali yang menempelak dakwaan kononnya wujud campur tangan terhadap pertukaran penjawat awam dalam pentadbiran kerajaan perpaduan. Beliau juga memaklumkan pertukaran penjawat awam adalah normal dan ia turut berlaku dalam pentadbiran kerajaan terdahulu. Ini untuk pertukaran dan pusingan kerja pada pangkat jusasi ke atas. Jusasi ke atas. Semasa PM ke-7 berlaku sepanjang tempoh 5 bulan, sebanyak 128 pertukaran dan pusingan kerja. Pada masa pentadbiran PM8, 104. PM9, 92. Dan ketika pentadbiran Kerajaan Perdana Menteri pada hari ini, setakat sehingga 28 Februari, berlaku 62 pertukaran dan pusingan kerja. Jadi maknanya dari sini, tidak betul sekiranya persepsi itu hanya disasarkan pada pentadbiran kali ini. Membangkitkan keperluan pelarasan gaji. Jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia masih di tahap yang paling rendah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, kerajaan bersedia meminda 3 akta bagi penambahbaikan perlindungan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual dan menjamin keadilan kepada mangsa. Diberikan tanggungjawab untuk jawab. Undang-undang itu adalah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, kurungan Akta 792, Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007, kurungan Akta 676 dan Akta Keterangan 1950, kurungan Akta 56. Pindaan akan dilaksanakan dalam 2 fasa. Bagi fasa pertama, terdapat 3 cadaan pindaan yang dibuat kepada Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak dan 3 cadangan pindaan juga akan dibuat kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak. Manakala fasa kedua akan dilaksanakan pada sidang parlimen yang akan datang selepas sesi libat urus selanjutnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Antara cadangan pindaan yang dibuat adalah memperkenalkan langkah tambahan mesra kanak-kanak untuk melindungi mangsa kanak-kanak, mewujudkan kesalahan-kesalahan baru dan memperuntukkan pampasan kepada mangsa kanak-kanak. Pindaan perundangan yang bakal dilaksanakan ini adalah merupakan perubahan positif kepada sistem keadilan jenayah terhadap kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, reformasi yang dicadangkan diharap membantu mangsa atau saksi kanak-kanak daripada mengalami trauma berpanjangan. Selain itu, menurut Datuk Seri Azalina, kerajaan akan merujuk Akta Pendanaan Politik kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen yang bakal ditubuhkan dalam masa terdekat. Jelas beliau, keujuran jawatan kuasa berkenaan akan diumumkan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul, dan perinciannya juga akan diperincikan secara bertulis. Akta pendanaan politik yang saya tanya, barangkali Menteri boleh jawab. Menteri. Kota Melaka, saya akan jawab secara tertulis, tapi secara terperinci saya jawab ialah kita akan rujuk kepada select committee seperti yang telah dibincangkan. Saya rasa Tuan Yang di-Pertua akan membuat announcement kepada kewujudan jawatan kuasa pemilihan dan Akta Pendanaan Politik akan direfer kepada salah satu pada jawatan kuasa tersebut.
Jelas beliau ringkas menjawab celahan Ahli Parlimen Kota Melaka Koh Poi Tiong. Saudara, skim Rent to Own RTO telah dilaksana di 14 projek perumahan rakyat PPR seluruh negara membabitkan 6,066 unit kediaman. Setakat akhir Disember lalu, 4,690 keluarga telah ditawarkan skim berkenaan. Skim RTO PPR telah diperkenalkan pada tahun 2017 dan merupakan skim pembiayaan mudah khusus bagi membantu pemilikan rumah golongan berpendapatan B40 yang telah ditawarkan unit PPR tetapi gagal mendapatkan pembiayaan daripada mana-mana institusi kewangan. Kementeriannya juga sedang meneliti usaha mempelbagaikan skim pembiayaan perumahan bagi membantu golongan sasar terutama B40 memiliki kediaman. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya menyasarkan untuk menyelesaikan sekurang-kurangnya 10 daripada 18 projek prima yang sakit atau bermasalah dalam masa setahun. Di bawah KPKT memang kita telah wujudkan task force projek rumah lewat sakit dan terbengkalai yang mana selain daripada rumah-rumah swasta, kita juga memantau secara rapat projek yang dibina ataupun yang diusahakan oleh agensi berkaitan dengan kerajaan ataupun syarikat berkaitan. Untuk di bawah prima, berdasarkan makluman yang saya adalah ketika ini, ada hampir 18 projek yang kita tahu ada sedikit masalah ataupun memang sakit. Sementara task force sekarang ini tengah mencari ataupun cuba mensasarkan sekurang-kurangnya 10 buah projek ini kita cuba selesaikan dalam tempoh setahun. Tetapi ini juga bergantung kepada situasi ataupun keadaan semasa, termasuk soal tenaga kerja, termasuk juga soal kelulusan daripada peringkat kerajaan tempatan maupun daripada utilities dari segi komitmen mereka. Pengambilan dos penggalak vaksin COVID-19 di Malaysia meningkat sedikit namun masih belum memuaskan. Untuk dos penggalak pertama, kadar pengambilan terkini mencecah lebih 50% berbanding 49.9% sebelum ini. Manakala dos penggalak kedua pula bertambah daripada 1.9% kepada 2.2%. Sebagai langkah berterusan untuk menggalakkan lebih ramai penduduk Malaysia mengambil dos penggalak, KKM telah mengambil beberapa langkah. Di antaranya ialah pelanggan boleh membuat tempahan temujanji melalui aplikasi MySejahtera dan mereka boleh bebas memilih tarikh ataupun masa untuk disuntik dan PPV atau jenis vaksin yang dikehendaki. Yang keduanya, kita menawarkan perkhidmatan vaksinasi dos penggalak juga secara terus tanpa temujanji, iaitu walk-in kepada golongan berisiko tinggi. Mengenai jangkitan COVID-19 pula, situasinya stabil dalam tempoh sebulan pertama tahun ini. Trend kes harian yang dilapor pula mencatat penurunan. Cadangan menambah Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS baharu di Sabah diteliti Kementerian Dalam Negeri. Permohonan pembinaan projek dengan anggaran kos RM1.21 bilion sedang disedia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, lokasi pembinaan tertumpu di kawasan bersempadan dengan negara jiran. Antaranya, kita sedang meneliti cadangan pembinaan kompleks ICQS Bantul, cadangan pembinaan kompleks ICQS Serudung dan cadangan pembinaan Post Immigration Long Pasir. Januari lalu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1 bilion untuk menaik taraf kompleks ICQS di sempadan Sabah dan Sarawak.
Ini pula mengenai Perjanjian Lintas Sempadan CBA antara Malaysia dengan Indonesia susulan pembukaan Ibu Negara Baharu Republik itu Nusantara. Datuk Seri Saifuddin memaklumkan ia dijangka di muktamad semasa lawatan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia tahun ini. Bagaimanapun, beliau tidak memberitahu tarikh lawatan berkenaan. Perjanjian itu antara lain meliputi perkara berkaitan pintu masuk baharu selain kawasan yang boleh diakses rakyat kedua-dua negara. Dan ketiga mengenai elemen perundangan. Datuk Seri Saifuddin berkata CBA amat diperlukan bagi mengambil kira faktor keselamatan. Dia satu mekanisme yang wajib dilalui sebab kepentingan menjaga keselamatan sempadan satu sama lain. Kalau berlaku umpamanya krisis di negara jiran, kesannya pada kita. Cuba kita tengok yang berlaku di Myanmar. Dia menjadi push factor kepada penduduk dia datang ke negara kita. Ataupun kalau ada konflik di negara-negara jiran kita, ya, seperti Thailand atau Filipina, dia bagi kesan kepada kita. Jadi dalam menjaga kepentingan sempadan, dia pasti melibatkan perbincangan dengan negara jiran. Keperluan mewujudkan piawaian kenderaan mikromobiliti sedang diteliti Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Tujuannya menjamin keselamatan penggunaannya selain membuka peluang perniagaan kepada pengusaha kenderaan mikromobiliti sewaan. MIROS juga sedang bekerjasama dengan Futuris Sdn Berhad dalam membangunkan garis panduan operator atau syarikat pengendali mikromobiliti di bawah program medan uji regulatory negara di samping menguji pakai garis panduan Pelan Malaysia. Shah Alam melalui Majlis Bandaraya Shah Alam telah dipilih sebagai lokasi pertama pengujian atau lebih dikenali sebagai sandbox bagi menguji pakai ke semua garis panduan ini. Garis panduan ini dan projek sandbox ini akan dirasmikan di Shah Alam pada 12 Mac hari Ahad ini di Shah Alam. Turut dirangka program penilaian keselamatan berhubung kenderaan mikromobiliti. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan garis panduan perancangan laluan kenderaan mikromobiliti telah dimuktamad. Fokusnya tertumpu kepada elemen keperluan infrastruktur dan kemudahan sokongan lain bagi kenderaan berkenaan. Garis panduan itu disedia Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Garis panduan ini disediakan sebagai dokumen panduan dan rujukan kepada jabatan atau agensi persekutuan, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan pihak berkepentingan dalam merancang, membangunkan dan mereka bentuk laluan kenderaan mikromobiliti di kawasan pembangunan sedia ada dan pembangunan baharu. Dalam hubungan ini, pihak-pihak yang berkuasa berkenaan hendaklah menyediakan suatu infrastruktur jalan yang selamat bagi penggunaan kenderaan mikromobiliti tersebut berdasarkan kepada garis panduan yang telah dibangunkan atau ditetapkan. Majikan diharap dapat terus mengambil graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dengan bayaran gaji yang sepadan kemahiran dimiliki mereka. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata, kementeriannya telah menerbitkan buku panduan gaji permulaan 200 pekerjaan terpilih berasaskan kemahiran edisi kedua tahun 2020. Ia dapat menjadi rujukan dan asas kepada majikan dalam melaksana gaji permulaan yang disyorkan kepada graduan TVET berdasarkan kemahiran. Walaupun tiada sebarang penetapan gaji graduan TVET dan dikuatkuasakan oleh kerajaan, pertimbangan sewajarnya oleh pihak majikan adalah amat diharapkan kerana kerajaan telah melabur sejumlah peruntukan yang besar untuk melatih dan melengkapkan para graduan TVET ini dengan kemahiran diperlukan majikan sebelum mereka memasuki pasaran pekerjaan. Beliau turut memaklumkan kadar kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pada 2021 ialah 88%. Laporan kajian pengesanan graduan itu bukti bahawa TVET mampu melahirkan individu berkemahiran dan berbudaya usahawan.
Dalam pada itu, graduan TVET akan dianugerahkan Technical Competency TC sebagai pengiktirafan profesional kepada mereka, sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan di dalam sektor awam dan swasta. Graduan TVET juga perlu dilengkapkan dengan lesen dan sijil kompetisi tambahan dari badan profesional sebagai usaha meningkatkan tahap gaji mereka. Seperti contoh, Cisco, Certified Networking Associate dalam bidang teknologi maklumat, Certified Welding Supervisor dalam bidang timpalan dan Autodesk Certified Professional dalam bidang reka bentuk komputer yang membolehkan graduan TVET ini ditawarkan gaji yang lebih lumayan. Kerajaan juga akan berterusan membantu dan memastikan Saudara, sesi penggulungan perbahasan belanjawan 2023 peringkat dasar bagi Kementerian Ekonomi kecoh. Ia susulan hali Dewan dalam kalangan blok pembangkang mengganggu Menteri berkenaan Rafizi Ramli yang tidak memberi laluan kerana kesuntukan masa. Situasi menyebabkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul bertindak dengan tegas untuk mengawal situasi. Kerajaan yang ada sekarang ini tidaklah terpaksa bergelumang dengan kekangan-kekangan yang ada. 10 minit saya tidak boleh benarkan kerana saya nak jawab tentang satu yang Bapak Menteri. Muhammad Pandan. Tak boleh. Semua duduk. Menteri tak bagi. Peraturan syarat bila menteri tak bagi tak boleh. Bagilah luar menteri. Saya dah bagi tanya boleh. Putrajaya dah dapat. luar menteri. Tapi banyak. Bagilah Usahawan-usahawan yang dapat dibantu. Bagilah luar menteri. Semua duduk. Yang lain-lain duduk. Tak adil. Yang lain-lain. Tanya molek ni. Saya dah bagi laluan. Duduklah tadi. Pandan Makcik Tanah nak masa 10 minit sekarang kita ada perkara yang lebih besar yang bersabit dengan agihan belanjawan kepada negeri-negeri yang miskin ni. Teruskan Menteri, teruskan. Soalan yang Menteri bacok no. Baik, saya semua. kembali. Bacok please. Menteri teruskan. Boleh. Duduk. Kubang basuh duduk. Tasik gelugur duduk. Pandan Hari Wanita, bagi saya sikit Pandan. Pandan Hari Wanita, Pandan pecinta wanita kan? Datuk Speaker kena ambil tindakan ni, Datuk Speaker. Duduk semua. Baik. Kalau waktu ini menteri tak bagi laluan, tak boleh bertanya. Sebab itu silakan menteri dan jangan ganggu dia kecuali dia bagi. Tak boleh. Kalau dia itu ini peraturan mesyuarat, you akan ubah peraturan mesyuarat ni. Saya ikut peraturan mesyuarat. Kalau tidak, you ubah. Saya ikut. Okey, Bantan. Silakan Menteri. Sesi penggulungan terus terganggu beberapa kali sehinggalah speaker mengarahkan wakil pendang direhatkan selama 2 hari. Saya rehatkan pendang untuk 2 hari. Out now. Keluar ke pendang 2 hari ya. Selamat berehat pendang. 2 hari lama sangat tu Datuk. Hari ini dan besok. Baik. Menteri, tarik balik Menteri. Sangkaan jahat. Tarik balik pendang sebagai badut. Tarik balik settle. Out. Pendang 2 hari. Hari ini dan besok. Pendang 2 hari. Silakan Menteri. Tuan di-Pertua ini tidak adil. Berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani dan selamat Hari Wanita Sedunia.